Alright, so welcome back. Assalamualaikum, selamat datang balik kepada kita punya next topik untuk webinar. Okay, untuk webinar kali ini saya akan terangkan berkenaan dengan satu topik which is yang mana kita dah publish kat kita punya website. Okay, for those yang tak tahu website Acat System, you boleh pergi dekat mana-mana browser, internet browser ataupun macam sekarang saya tengah guna Google browser. So pergi dekat address bar atas ni, so search for acatsystem.com. ACADSYSTEMS.com. So dia akan bawa you all directly pergi kat kita punya homepage. So daripada sini apa yang kita nak terangkan ataupun apa yang kita nak tunjuk adalah kita ada provide free lesson, and kalau you all berminat ataupun nak join, you boleh join dekat sini by register first. Okay, so untuk hari ini kita punya fokus adalah dekat Inventor Basic iLogic. So this one hari ini adalah fokus untuk software iLogic, software Inventor saja. Okay, dalam Inventor dia ada satu key yang mana selalunya jarang orang guna ataupun orang dah ada guna, okay, which is gunakan Inventor iLogic. Okay, so macam mana Inventor iLogic ni digunakan ataupun di mana button dia, semua nanti saya akan terangkan kemudian waktu kita hands on. Alright, so for those sekarang ni saya tengok dekat dalam kita punya list dah ada a few participant yang join. Okay, so thanks for joining. Alright, so kita akan start terus dekat kita punya direct pergi ke kita punya software. Alright, so untuk sebelum saya nak start, untuk siapa-siapa yang baru first time ataupun baru nak tahu pasal Inventor, okay, so Inventor is one of the 3D modeling which you can create apa-apa bentuk yang mana sama macam AutoCAD 3D. Okay, for those yang biasa dengan extrude, revolve, sweep dan loft, semua sama. Okay, dalam Inventor also dia ada that specific features yang mana sama. Okay, so dekat sini apa yang saya nak terangkan adalah a bit related to customization daripada segi kita punya objek. Okay, saya tunjuk contoh yang pertama which is kita punya block yang pertama ni. Okay, so untuk iLogic, you kena tahu a few things. The first thing, you kena tahu modeling, how to model. Okay, so model tu maksud dia 3D object ni. Okay, all these 3D object, we call it as a model. Okay, untuk yang kedua, kalau yang mana nak buat iLogic, dia kena tahu satu lagi, kena tahu untuk buat scripting sikit. Tapi yang ini nanti saya terangkan, dia tak susah sebab kita gunakan basic mathematics system saja. Okay. So lepas tu apa yang saya akan tunjuk dalam this webinar, saya akan tunjuk a few sample. Sample yang pertama adalah yang ini. Okay, so kalau kita tengok yang ini nampak simple, shape ni nampak straightforward. Okay, beza dia, design ni, good designer dengan designer yang biasa. So kalau good designer, dia boleh customkan design ni even though kalau dia nak tukar panjang dia, tinggi dia ataupun position untuk yang tengah-tengah ni. Okay, itu iLogic boleh buat. Okay, so first step untuk buka iLogic macam mana? So kat atas ni by default dia akan ada model. Okay, so ni adalah model tree. Kat sini semua features-features yang you all nak gunakan, you akan boleh tengok dekat tepi sini. Okay, tapi kalau you nak pergi ke iLogic, dia akan ada satu lagi button which is iLogic. Okay, kalau you punya PC tak ada iLogic, you just boleh klik tambah, you boleh tekan dekat iLogic tepi sini. Nanti dia akan ada iLogic satu. Okay, so ataupun you boleh pergi dekat tab atas ni, dekat tab manage. So dekat belah hujung sini dia akan ada satu kita panggil as iLogic browser. So bila saya klik nanti kat sini dia akan appear. Okay, contoh macam kata saya pangkah, saya tekan iLogic browser, nanti dia akan buka dekat tepi sini iLogic. So itu step yang paling first before you start. Okay, sebelum you start, you kena model. My suggestion, you kena model gunakan parameter. Okay, apa itu parameter pula? Parameter adalah tempat kita nak control kita punya dimension later on. Okay, contohnya kalau saya daripada height dia daripada 100, saya nak tukar jadi 200. So, itulah tempat kita nak tukar formula dia. Certain cases, diorang akan prefer guna ni. Okay, you all akan prefer guna ni, tekan edit features and edit dia punya distance. Okay, so tapi kalau saya tak guna yang itu as long as saya setting parameter betul-betul. Okay, mana nak buka dekat atas ni, ada parameter punya simbol icon parameter. So saya tekan parameter. Okay, 60 tu yang tadi ni. So ni tinggi dia.
Okay, so apa yang dalam objek ni, apa yang dah jadi adalah kita nak make it benda ni kita boleh custom dia, which is yang dia punya tengah-tengah ni, dia punya divider ni, so saya nak gerakkan kiri kanan. So saya nak control through just gunakan tarik-tarik saja. Kita panggil sidebar nanti. So saya, apa yang saya dah buat, saya just tekan kat iLogic, dekat form, nanti dia akan keluar satu pop-up macam ni. Okay, so dekat sini apa yang saya boleh buat, saya just boleh tarik macam ni je. Okay, bila saya tekan 25, tukar 25 dekat sini, saya tekan done. Saya double check balik dekat parameter, size yang ini nanti kat sini dia still 60 lagi. So sebenarnya, 60 tu adalah bawah ni. 25, so dia dah tukar. 60 tu tadi tinggi. So ini kedudukan dia. Kalau contoh saya tukar 20 ni, saya jadikan dia 76. Okay, so saya pergi kat parameter, dia update jadi 76. So itu adalah idea macam mana iLogic ni terjadi. Okay, tapi yang ini adalah simple shape. Okay, lepas ni saya akan bagi a bit complicated sikit on how iLogic can help untuk kita improve kita punya productivity design. Okay, kalau sebelum ni you ada design macam ni, saya bagi contoh paling simple. You ada bowl size M3, M5, M6, M7 and a few more size. So kalau sebelum ni you punya method you kena buat satu-satu part. Tapi dalam iLogic tak perlu buat macam tu. Dalam iLogic you just buat satu and anything just tukar dekat dalam kita punya form saja nanti later on. So how to create it? Okay, so untuk start dengan creating. Okay, this will be the simple shape. So yang ini mungkin you all akan assume yang this shape is quite simple sebab kita boleh tukar dekat atas sini. Okay, saya tukar jadi 90. Okay, nanti dia akan update dekat sini. Same goes to dekat form ni. Okay, macam mana kalau shape yang a bit complicated sikit? Contohnya yang ini. Okay, so dekat sini pun sama juga. Saya dah buat idea yang sama. Saya nak buatkan yang ini dengan part yang ini, dia akan holder dia kiri kanan, dia akan bergerak. Boleh bergerak macam tu. Sama idea macam tadi. Okay, so macam mana saya buat dekat iLogic, saya just pergi dekat form dulu yang saya dah buat. Okay, so misal kata ini adalah value dia yang default. Kalau saya gerakkan, dia akan bergerak. Something like this. Okay, so itu selalunya bila you buat nanti you akan facing very big issue. Nanti bila you buat sebelah je bergerak ataupun sebelah lagi tak bergerak, itu bergantung kepada cara you model. Okay, so kita akan start dengan kita buat satu iLogic form yang baru. Macam saya cakap, first step kita akan pergi dekat bahagian parameter. Okay, so untuk kali ni saya just nak tukar dia punya panjang dan kita nak tukar dia punya panjang dan material. Kita nak tengok macam mana dia pergi dia punya result dia, end result dia. So saya tekan dekat parameter. By default dekat dalam ni dah ada macam-macam jenis size. Okay, sebabkan yang ini assembly. So yang ini adalah consumer dia, flush, mate, insert. So semua assembly punya features. Dia tak ada extrude, revolve semua. Okay, sebab dalam kita tengah buka assembly file. Okay, untuk step yang pertama, bila kita nak buat iLogic dalam assembly, kita letak parameter dalam assembly. Okay, itu yang pertama paling basic. Okay, so untuk yang pertama, saya just tekan dekat sini, saya nak buat text. Okay, contoh yang pertama ni saya nak buat numeric dulu. Okay, so yang ini saya nak jadikan dia whole. Okay, ataupun saya zoom sikit. Okay. Right, so saya nak cuba jadikan yang ini as whole. Dekat sini whole. Okay, so saya just tekan. Untuk whole, sebabkan kita nak tengok dia punya numbers of array tu, pattern tu. So kita tak boleh pakai unit mm. Kita kena tukar dia jadikan unit as unitless. Tekan dekat sini as unitless. And okay. So 1 mm ni means salah lah. Okay. So apa yang kita boleh buat dekat sini, kita just boleh tekan dekat sini make multi value. For example, kalau you nak tukar, you just boleh tekan dekat sini. For example, yang ini saya nak buat 4 je. Then saya just tekan add. Sorry, yang ini saya just delete dulu. Saya masukkan 4. Add. So by default yang ini saya boleh delete.
Okay, so itu yang pertama 4. Kalau saya nak masukkan numbers yang lain, nanti dia boleh follow sekali numbers yang lain. Kita masukkan a few type pun tak ada masalah. Okay, so yang kedua saya kena masukkan, contoh yang kedua saya nak masukkan material. So material is not a numeric. So material is a text. So saya masukkan dekat sini. So saya zoom sikit. So dekat sini, this one should be material. Okay, as a text. Okay, so material yang pertama saya nak masukkan. So saya just boleh tekan make multi value, right click. Masukkan value yang pertama, aluminium. Okay, so value yang kedua mungkin saya nak buat gold. Okay, so aluminium dan gold, dua benda yang saya masukkan. Dan saya just tekan create dekat sini. Right, so yang ketiga saya nak masukkan lagi sekali. Sekali ni saya nak buat dia type, by type. So type, type, again sama. Saya nak buat dia type short and long. Okay, so contohnya itu saja saya nak buat dulu for temporary ni. So untuk yang kali ni. Okay, lepas tu step yang seterusnya adalah dengan cara kita buka iLogic tu. Okay, so saya just delete first. So by default, bila you tekan kat iLogic, you pergi dekat rules, right click, add rules, nanti dia akan suruh you masukkan rules dia, nama untuk rules ni. Contoh yang ini adalah saya buat untuk shape ataupun untuk size dia. Nanti dia akan keluar satu pop-up, which is this pop-up adalah tempat untuk kita control dia punya parameter. Okay, so yang pertama adalah dekat bahagian kita punya numbers ni tadi. Am I right? Okay, so saya start dengan numbers tu. Macam mana kita nak buat numbers tu? So kita kena pergi dekat parts dia. Untuk numbers tu dia merupakan plate punya part. So dalam plate ni saya check dia punya parameter. Okay, so saya check dia punya parameter, which is untuk parameter yang tu dia ada, sekejap saya double check balik, numbers of whole. So dekat sini. Okay, so apa yang saya nak buat, saya just double click saja. Nanti dia akan keluar dekat bawah sini. Okay, lepas ni saya akan zoom in sikit. Okay, so dekat sini yang saya nak dia akan sama dengan parameter dalam assembly kita pula. Dalam assembly kita ada model parameter, which is yang saya baru create tadi. So dalam assembly, ni assembly, kita ada user parameter yang saya dah create tadi, yang ini whole. So saya kena buat satu sama dengan whole. Dan apa yang saya boleh buat, saya just tekan save and run. Okay, so sekarang masih tak ada apa-apa perubahan lagi. Okay, daripada sini, ini adalah shape ataupun saya rename dia, edit. Okay, so yang ini adalah whole number. For example, saya buat whole. Okay, ataupun you nak combine semua pun boleh. Dekat form ni, saya create satu new form, add form. Okay, masukkan kita punya parameter ataupun yang mana kita dah buat tadi, whole ni. Okay, so by default dia akan jadi macam ni, whole 4. Okay, kalau saya tak nak whole ni 4 bentuk macam ni, drop button ni, saya nak tukar dia jadi slide bar. So saya just boleh tekan edit control ataupun radio ataupun apa-apa. So ni kita boleh buat point to point, point by point dekat sini, list. So kita boleh masukkan value-value yang lain. Okay, so kenapa dia tak boleh buat slide? Saya tunjuk reason dia. So saya tekan OK dulu. Okay, so bila saya tekan OK, saya tekan dekat sini and alright, so dekat sini bila saya tekan OK dan saya pergi dekat kita punya form 2 ni ataupun nanti kemudian saya boleh rename. Okay, so things yang saya boleh buat, saya just tekan dekat sini and saya pergi dekat belah bawah ni, right click, edit again, make custom value kat bawah sini. So nanti dia boleh tukar-tukar value dia. So saya just tekan OK, again one more time, edit balik. So yang ini dia akan jadi combo box ataupun yang ini saya delete dulu.
Okay, so saya masukkan balik hold ni. Ataupun saya masukkan rules ni. Okay, so dekat sini, apa yang saya nak tukar tadi, saya just tukar dekat bawah ni. Tooltip size limit. Sekejap cari balik. Hold. Okay, so dekat sini dia boleh tukar lah. So parameter saya nak tukar bentuk-bentuk dia. Saya tekan OK. Form 2. So untuk hold. Okay, ini untuk button untuk hold lah. Kita nak tukar. So everything nak tukar, nak buat dekat kita punya sini. Okay, 2. Yang sini saya edit. False. Allow custom value. Tekan true. Combo box. Just tekan list ataupun something. Just tekan OK. So dia dah jadi 4 dekat sini. So later on kalau saya tambah, misal kata saya pergi dekat bawah sini lagi. Contoh ada design baru yang company nak keluarkan. So saya masuk balik. 4, 1, 3, 4, 8. Dan saya hit add. So 4 dah ada. Dia akan override. Ataupun copy daripada Excel pun boleh juga. So dekat sini nanti dia apa yang akan jadi? Dia akan jadi 1, 3, 4, 8. Misal kata kalau saya tukar jadi 8. So nanti lubang tu akan update. So dia akan follow. Kalau 3 dia belah tepi sana lah. Okay. Kalau 1 dia daripada tepi sana juga. Okay. So ini idea dia macam mana kita nak start dengan kita punya iLogic yang pertama. Okay. So untuk yang kedua, untuk kita buat rules yang kedua, saya just boleh tekan dekat rules. So tekan dekat add rules. Okay, again. So untuk kali ni saya nak masukkan material ataupun saya nak buat yang kedua, saya nak buat short atau long. Okay. So dekat sini saya kena gunakan, yang ini paling basic. Kita kena gunakan if then, if then. Okay. So normal ayat mathematic terms. If, then, and if. Ataupun if, then, else, if, and if. So itu dulu. So if, then. Okay. So saya pergi dekat if, then ni dulu. Yang pertama. Okay, so sekarang ni apa yang saya nak buat adalah saya nak jadikan saya punya if then ni tanpa saya perlu hafal, saya tahu dia punya jenis ataupun dia punya parameter dia. Okay, so yang pertama saya if my expression ni saya pergi dekat user parameter type ni is equal to, saya kena buat semicolon kat atas tu, long semicolon. Okay, so then dekat belah bawah dia, saya kena masukkan some value. Okay, so value apa yang saya nak tukar? Saya pergi dekat bahagian holder ni. Holder ni, saya check dekat dia punya parameter. Okay, so saya cari length punya parameter. Okay, nanti dia akan jadi macam ni. So if parameter yang pertama sama dengan, saya contohnya yang pertama ni saya jadikan dia 40 mm. Okay. So, dah masuk yang kedua ni, saya just boleh gunakan else. Okay, saya boleh copy yang atas ni. Saya boleh copy yang atas ni, pergi dekat sini. So, yang ini saya nak tukar jadi 60. Okay, maksud dia apa dekat sini? Kalau saya tekan dia long, kalau saya tekan dia long, dia akan jadi 60. Tapi kalau saya tekan selain daripada long, dia akan jadi 40. Itu idea dia. Okay, saya tekan save and run. Okay, again, rules yang ini saya nak rename pun boleh. Saya buat type. Pergi dekat form, pergi dekat sini, edit balik. So daripada sini saya masukkan type punya form dekat sini. Sorry, tak save. So saya just tekan lagi sekali, saya pergi dekat type, tarik je. Okay, so yang ini pun saya boleh customkan dia juga. So then saya just tekan OK. From 2, long. Saya tukar, kalau sekarang ni long, dia punya panjang dia akan jadi macam ni. So bila saya tukar short, dia tak update. Kita tengok sekejap parameter dia. Okay, so itu long. Kalau short, long. Okay. So it should be dia okay.
So saya patah balik dekat sini, this one short, this one long. So itu yang kedua. Idea dia, holder tu kita nak panjang and pendekkan. Okay, so ini form 1, form 2, combination. Kita boleh combinekan antara dua objek ataupun dua features together. Okay, contohnya sekarang kalau saya nak combinekan dua-dua sekali, so saya just buat satu lagi form untuk combine. Add form. Ni form 3 ni saya jadikan nama dia combine. Okay, so untuk form combine ni, apa yang kita boleh buat, nanti dia akan tukar dekat atas ni. Saya boleh buat tab. Okay, saya buat tab dekat sini, 1 dan 2. Okay, nanti dia akan ada tab 1, tab 2. Okay, untuk tab yang pertama, saya nak masukkan dia punya yang tadi tu, yang boleh setting tu. Dia punya boleh tukar, dia punya adjust, dia punya size tu. So daripada sini, apa yang saya nak tukar dekat sini pula, saya nak jadikan dia ada slider. So kat sini nanti dia akan ada slider. Okay, untuk tab 2 pula. Saya masukkan tadi, kita masukkan whole, kita masukkan type. Nanti dalam tab 2, okay, dalam tab 2 nanti dia akan jadi something yang macam ni. Dalam tab 2 dia akan ada 2. So saya pergi kat combine, nanti dia akan ada. So yang ini saya nak berapa? Size berapa? Saya nak panjang, nak pendek. So saya boleh tukar dekat sini saja. Okay, so itu adalah roughly idea berkenaan dengan iLogic. Okay, so kalau you nak tahu lagi in details lagi, so kita ada lagi basic example yang kita ada, kita boleh show dekat you. Ataupun kalau you nak belajar in detail, sebab sekarang ni bila you purchase out of Inventor 2021, new features in Inventor 2021, dia ada satu features baru which is kita panggil drawing automation. Maknanya iLogic ni kita boleh buat dekat drawing. Okay, contohnya drawing ni saya dah ada. So saya tunjuk contoh. Okay, so drawing ni saya dah ada. Saya just tekan dekat new drawing. Okay, so nanti by default dia akan buka terus, betul. Okay, tapi saya tak nak buat yang tu. Saya nak just tekan dekat paper ni. Okay, saya just tekan dekat matrix. And saya pergi dekat kita punya drawing yang ini. So dekat sini dia ada iLogic punya, yang mana dia dah buatkan. Dia dah tolong kita buat untuk, kalau you perlukan dia ada boom something, dia ada kat sini. For example, saya ambil yang ini, saya tekan create. So document, saya pilih, saya nak drawing yang ini. Saya tekan OK. Okay, by default nanti, yang ini dia dah automate semua. So tak perlu nak key in balik satu-satu, tak perlu nak buat balik, cuma kena adjust balik saja. So itu adalah idea yang ada dalam drawing automation. So kalau sebenarnya, kalau you betul-betul fokus on automation, for example, you selalu buat benda yang sama, bentuk lebih kurang, ataupun panjang je berubah, ataupun material je berubah. So iLogic is the best method untuk kita gunakan dalam Inventor ni itself. You tak perlu nak buat satu design in terms of, kalau you nak buat, ada contoh you ada 3 projek, design yang lebih kurang, size yang berbeza. So you tak perlu nak buat semua sekali. You tak perlu nak buat 3 file berbeza. You kena buat satu, jadikan iLogic. And I believe this drawing akan continuous, akan boleh digunakan dalam projek-projek yang akan datang. Alright, so saya, if you have any question, so far untuk session kali ni saya just itu saja yang saya nak cuba share. Saya nak sharekan. Kalau you ada apa-apa question, you just, for those yang join kita punya webinar ataupun kita punya lesson, you just boleh pergi dekat kita punya chat dekat atas ni. You boleh chat dekat situ, tanya je apa-apa. Okay, so for those yang daripada Facebook, you boleh drop comment dekat kita punya Facebook live. Okay, so dekat sini saya nak tunjuk lagi satu contoh sampel yang pernah kita buat. Okay, so contohnya yang ini. Okay, daripada drawing yang ini, okay, I believe you all boleh nampak dekat skrin ada satu tangga, design tangga.
Okay. So untuk tangga ni, sama juga kalau sebelum ni you assume yang iLogic boleh buat simple shape, tapi tangga ni dah tak jadi simple. Okay, kenapa? Bila saya tekan, dia boleh tukar dia punya panjang, dia boleh tukar dia punya tinggi semua. For example, yang ni saya tukar jadi 4000. Enter. So kalau you tengok, nanti dia akan update. Tinggi dia saya nak jadikan dia lebih rendah. For example, yang ni saya nak jadikan 1750. So, dia punya number step dia pun akan berubah juga. So, kalau contoh tepi ni saya tak nak, saya just boleh rail ni saya tukar daripada true ke false. So, ini parameter yang ketiga lah yang saya tak ada go through hari ni. So, dia ada 3 parameter. Yang pertama dia ada numeric, yang kedua dia ada text, yang ketiga dia ada true or false. So, ni true or false. Kalau false, maknanya saya nak hide dia. Kalau true, saya nak dia ada. So, itu idea dia macam mana nak gunakan iLogic in detail. Alright, so saya tengah tunggu question. Okay, by default kalau you ada apa-apa facing issue related to software, you boleh pergi dekat kita punya website. Okay, dekat website kita ada buka satu kita panggil as helpdesk. Okay, so you boleh pergi dekat menu atas ni, ada iCAD System New Helpdesk. Okay, for those yang mana yang tak biasa, you boleh pergi and tanya apa-apa soalan, nanti kita punya technical team akan respond. Okay, so cara untuk buat helpdesk ticket dia quite simple. You just pergi continue as guest for those yang baru. So masukkan nama, subject and everything. So kategori ni you masukkan technical kalau related to technical and submit ticket. Later our technical team akan join and kita akan bagi best solution ataupun best result untuk you all. Okay, so saya sedang masih menantikan question and answer. Okay, kalau tak ada apa-apa question and answer. So for those yang mana nak tahu ataupun nak lagi detail berkenaan dengan iLogic, you boleh. Right, so you boleh pergi dekat website kita orang ataupun you boleh email dekat ataupun call saya nak tanya detail in iLogic. Okay, so untuk kita sebelum kita habiskan session ni, saya minta you all pergi dekat for those yang join guna PC, okay, you boleh masuk pergi dekat you punya button dekat bawah tu, you tekan dekat gambar icon tu and tekan thumbs up. Okay, so also kita akan pergi dekat kita punya siapa yang join via mobile, you just tekan dekat 3 dot tu. Okay, so tekan and tekan thumbs up juga. So saya kira sampai 3 and kita akan buat thumbs up sama-sama. Alright. Alright, 1, 2, 3. Okay, tekan thumbs up ramai-ramai. Right. Okay, so saya nak tanya sikit. Okay, kalau you rasa kita punya webinar ni membantu, you just boleh jawab, tolong jawabkan kita punya respon. Hope after this kita boleh improve kita punya webinar. And kalau you think ada apa-apa improvement, just pergi dekat kita punya website and jawab dekat situ. Right, so untuk topik kali ni is very basic, iLogic basic. Kalau you need more, kalau you perlukan lagi details berkenaan dengan iLogic, okay, you boleh go to our website ataupun contact saya through my email tadi. Okay, for those yang terlepas, boleh check balik dekat kita punya Facebook sebab kita ada buat Facebook Live and also kita akan upload this video to our YouTube channel. Okay, everything nama semua iCAD System. So saya rasa itu saja from our side, from my side. Thank you so much for joining us. Okay. Terima kasih. Saya akan habiskan session ini.